Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat sedikit kenyataan lah berkenaan dengan kebakaran yang melibatkan Pasaraya Maidin Manjoy, yang mana Jabatan Bomba Malaysia Negeri Perak telah menerima panggilan kecemasan dalam lebih kurang pukul 7.09 petang tadi berkenaan dengan asap yang mereka laporkan yang keluar daripada bilik main switchboard yang utama di bahagian belakang Pasaraya Maidin. Jadi pasukan bomba telah sampai lebih kurang jam 7.25 petang dan telah membuat pemeriksaan dan semasa tiba tidak ada sebarang kebakaran berlaku, dan mereka telah membuat pemeriksaan di bahagian belakang Maidin, iaitu di bahagian main switchboard, dan mereka dapati memang berlaku asap. Dan semasa melakukan pemeriksaan tersebut berlakunya blackout, dan ketika itu pekerja-pekerja dan pelanggan telah keluar daripada bangunan. Seketika lebih kurang 7.45 dimaklumkan oleh pengawal di Maidin ni bahawa berlaku kebakaran di bahagian depan Maidin, di bahagian bumbung, ya. Dan pasukan telah menggerakkan jentera pergi ke bahagian hadapan bangunan Maidin dan didapati benar berlaku kebakaran di bahagian bumbung Maidin, ya. Dan telah memulakan operasi pemadaman, dan didapati bahawa kebakaran marak dengan cepat, dan dimaklumkan bahawa di bahagian atas bumbung terdapatnya panel solar, ya. Dan mereka cuba untuk mengawal kebakaran tersebut dan menggunakan pilih bomba yang berada di sekitar Maidin, pilih bomba Maidin dan juga pilih bomba daripada LAP. Dan kemudian bantuan tiba daripada bala bomba berhampiran. Contohnya tadi yang respon tadi pertama adalah bala bomba Ipoh, kerana pada masa itu bala bomba Meru attend call yang lain. So bantuan tiba daripada Meru, Balai Meru, Balai Simpang Pulai, Ipoh dan juga Pasir Putih, ya. Dan pada masa yang sama juga kita menerima bantuan daripada pasukan bomba Sukarela Mengelembu, Pekanbaru dan juga Bercam, Cemor. Jadi ada 5 pasukan bomba Sukarela yang turut membantu. Jadi pemadaman kami tadi menggunakan juga daripada area kita punya ALP, ya. Area ladder platform yang kita gunakan untuk memadam secara terus direct, ya, attack daripada atas bumbung, ya. Dan kami sebenarnya pada awalnya kita berjaya untuk mengawal kebakaran di bahagian atas, tetapi dikarenakan sebahagian kita berjaya pada awal kita berjaya mengawal di bahagian atas, ya, lebih kurang kita 40% di bahagian atas kita dapat kawal. Dan pada masa kita dah dapat kawal tu, kita menukar strategi pemadaman daripada defensif. Kita hantar kita punya satu pasukan masuk daripada bahagian belakang bangunan ni. Kita cuba untuk membuat size up yang diketuai oleh Ketua Balai Meru, ya, Tuan Sarudi. Dia sendiri ketuai kita punya size up di bahagian belakang Maidin tingkat 1. Dan semasa mereka membuat size up tersebut, mereka mengatakan bahawa boleh untuk melakukan attack secara ofensif, ya. Maksudnya kita akan memadam secara madam kebakaran dari dalam. Dan kita telah menghantar lebih kurang lagi 10 orang anggota untuk membantu pemadam tersebut. Semasa mereka melakukan pemadaman di bahagian kiri sebelah belakang, tiba-tiba, dan pada masa itu juga saya pun berada di bahagian belakang, kita dengar satu runtuhan berlaku. Dan runtuhan itu berlaku adalah di sebahagian kanan, bahagian kanan Maidin daripada bahagian hadapan, ya. Dan kita dapati bahawa runtuhan tersebut telah menyebabkan dinding sebelah kanan tu bahagian atas runtuh sepenuhnya, dan api marak keluar daripada bahagian kanan tersebut, ya. Jadi saya telah mengarahkan pasukan yang berada di dalam bangunan tadi untuk keluar demi keselamatan mereka dan keluar, dan kita terpaksa menyusun strategi yang baru untuk pemadaman kita. So pada masa sekarang ini kita telah menukar strategi kita counter attack secara defensif, sebab keadaan sekarang struktur bangunan tidak selamat untuk anggota kita masuk ke dalam bangunan melakukan pemadaman secara ofensif, kerana struktur yang telah semakin rapuh, struktur besi semakin rapuh, dan faktor keadaan yang gelap, ya. Jadi tidak selamat untuk anggota masuk. Dan sekarang kita melakukan defensif dengan cara kita sebelah kanan bangunan ni kita membuka
5 pancutan. Kita membuka 5 pancutan ni kan. 5 pancutan sebelah kanan. Dan di sebelah kiri kita memadam dengan menggunakan ALP. Yang tadi pemadaman dibuat bahagian hadapan, kita dah dapat padam bahagian hadapan. Sekarang ni kita fokus kepada bahagian kanan dan juga di bahagian kiri. Ya, bahagian kanan 5 pancutan, di bahagian kiri ALP tadi menggunakan untuk pemadaman. Pada masa sekarang status masih lagi kita melakukan pemadaman dan kita dapat mengawal, cuma belum totally kita dapat padam. Ya. So, pada masa sekarang kita masih dalam proses pemadaman lagi. Itu yang dapat saya nyatakan pada masa kini lah. Okay. Ada soalan ke? Keseluruhan anggota yang terlibat? Keseluruhan anggota termasuk agensi lain, kita ada lebih kurang 123 orang, yang mana 60 orang tu terdiri daripada anggota pemadam bomba dan 10 orang pegawai kanan. Kita juga ada bantuan lebih kurang 22 orang daripada anggota PDRM, ya, dan kita ada bantuan daripada Rela 8 orang, Rela ada 8 orang dan juga APM ada 4 orang. Dan kita juga bantuan daripada LAP, kita juga ada bantuan daripada TNB, ya, daripada staf daripada Maiden tadi juga ada membantu, dan bersama kita pun ada YB turut beri sokongan kepada kami lah untuk dalam usaha kita, ya. Dan juga pusat khidmat daripada Parlimen Tambun pun ada untuk membantu kita lah. Saya ucapkan terima kasih lah atas sokongan tu. Okay, ada soalan lain? Tadi tak ada sebarang kemalangan? Sehingga setakat ni kita tak ada terima laporan sebarang kecederaan kemalangan, tak ada. Sehingga setakat ini. Ya? Dan kita mengharapkan tidak ada sebarang kecederaan lah. Ya? Setakat ni api giat dipadamkan lah setakat ni. Api dah terkawal, tapi masih lagi kita melakukan pemadaman, masih lagi. Operasi masih berlangsung. Cuma dia punya peratus kemarakan tu dah terkawal. Ya? Ya. Kebakaran melibatkan dua aras. Aras satu dan aras dua. Dia bermula pada aras bumbung. Ya, aras bumbung, kemudian dia merebak ke aras pertama. Ya, aras pertama. Tapi sebenarnya tadi kita berjaya juga mengaktifkan sprinkler, sistem sprinkler. Cumanya bila bahagian bumbung tu dah orang kata collapse, runtuh, kita tak boleh nak masuk lagi, dan bahagian sprinkler yang sebab keadaan tak sesuai tu, jadi kita pun berhentikan supply air ke sistem hose reel. Selepas runtuhan kita berhentikan sebab kita tukar strategi kita fokus kepada pemadaman secara defensif. Yang maknanya saya tak benarkanlah kita anggota masuk kerana keadaan yang masih lagi berisiko. Betul. Ya. Kebakaran punca daripada panel solar tu. Yang itu masih lagi awal. Ya, kita kena pasukan forensik kena melihat esok selepas pemadaman sepenuhnya, baru kita boleh nyatakanlah apa punca tu. Jadi saya tak boleh nyatakan punca dia terlalu awal lah. Ya. Dia forensik masuk dulu baru kita tahu. Dia bermula di bumbung lah. Pada yang mula saksi yang pertama tadi, penyedia menyatakan memang daripada bumbung, dan dimaklumkan oleh pengawal Maiden tadi pun daripada bumbung. Okey. Sisa runtuhan tu ada tak mengenai rumah penduduk? Tadi alhamdulillah. Saya tadi berada dah pergi tengok, tak ada. Tapi saya pun mengingatkan penduduk setempat agar berjaga-jagalah, sebab saya saya takut juga kalau kata debris tu menghampiri rumah penduduk kan. Jadi saya minta supaya penduduk yang ada ni berjaga-jagalah. Penjagaan operasi tamat bila? Saya jangkakan memang operasi akan ambil masa lama sikit lah, sebab dia punya fire load yang ada di dalam tu agak tinggi. Ya, tadi pun pengurus Maiden memaklumkan bahawa tingkat atas tu memang ada fire load kain baju, perkakas-perkakas elektrik, dan store. Di tingkat atas tu ada store. Jadi dia punya fire load tinggi, memang dia akan ambil masa sekali untuk kita buat pemadaman secara total. Luasan bangunan ni berapa? Yang ni kita kena, kalau ni saya tadi tak tengok juga ni, ada luasan berapa sebenarnya, luasan Maiden ni. Yang tu saya kena 100 kaki. Lebih kurang 100 kali 100 luasan dia lah. Dia 2 tingkat lah, bangunan 2 tingkat. Okey. Puan, tadi Puan share dengan saya kepada orang ramai untuk tidak berada di... Ya. Pada masa ini sebenarnya operasi pemadaman masih berlaku dan struktur bangunan adalah tidak selamat. Jadi memang kita melarang orang awam untuk menghampiri kawasan pemadaman untuk tidak mengganggu kerja-kerja pemadaman, dan pada masa yang sama tidak menjejaskan keselamatan diri.
Ya, memang kita tak benarkan termasuklah tadi press pun kami tak benarkan masuk kerana keadaan tak selamat. Ya, jadi kepada masyarakat saya minta kerjasama dalam situasi begini, bagi sokongan, bagi ruang kepada Jabatan Bumbung untuk menjalankan tugas kami lah. Dan pada penduduk sekitar saya minta kerjasama untuk memastikan juga tuan-tuan menjagalah keselamatan rumah tuan-tuan dan sekiranya pada malam ni kalau ada kebakaran ke apa ke yang melibat tu cepat-cepat evacuate lah